Muka surat 17. Hari 11/11/1/2016. Bulan 2 tak datang dari Cina. Muka surat 17. Kita berhenti ke atas. Berhenti pada hati yang mati. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abka wa amata wa ahya wa as'ada wa ashqa wa adalla wa hada. Wallazi anzala al-Qur'ana 'ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa rafa'a bihi aqwaman wa wada'a bihi akharin. Faman ittaba'a hudahu kana minas su'ada wa man a'rada 'anhu kana minal ashqiya. Salawatullah wa salamuhu ala sa'iril anbiya'i wal mursalin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wal mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yaqumun nasu li rabbil alamin. Amma ba'd. Allahumma aslih qulubana wa anzil 'uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma afaitana amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, para ustaz, alim ulama, seluruh barisan kepimpinan Surau Al-Hijriyah, tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama malam ini kita meneruskan perkongsian kita. InsyaAllah kita berhenti pada muka surat 17. Kita bincangkan tempoh hari tentang pembagian hati. Kita bincangkan yang pertama pembagian hati, iaitu hati yang sihat, hati yang salim, hati yang sejahtera. Malam ini kita masuk hati yang mati. Sikit saya. Masuk hati yang mati, insyaAllah. Hati yang mati ialah hati yang di dalamnya tiada kehidupan. Ia tiada mengetahui Rabbnya, iaitu Tuhannya, sehingga tidak menyembahnya sesuai perintah, serta tidak mencintai apa yang dicintai dan diredainya. Bahkan ia berjalan bersama syahwat dan kesenangannya, meskipun mengandung amarah dan murka dari Rabbnya. Selama merasa senang dengan syahwatnya, ia tidak peduli apakah Rabbnya redha ataupun murka. Hati yang mati, hati yang dah tak ada cahaya, ibarat jasad yang tidak ada roh. Sebab tu bila jasad dengan roh berpisah, kita panggil mati. Yang dipanggil al-mautu, yang dikatakan kematian, al-intisalu ar-ruh anil jasad. Apabila roh dan jasad berpisah, kita panggil mati, kita panggil mayit, kita panggil mayat bahasa Melayu. Maka kita akan letakkan dia dalam lubang liang lahat. Maknanya dia tidak ada kehidupan. Sebab tu orang yang tidak ada kehidupan, dia ada tanda-tanda kematian. Sebab tu pokok yang hidup, dia berkembang, dia meninggi, dia berbunga, dia berbuah, kan? Itu sifat hidup. Begitu juga manusia hidup, bergerak. Yang duduk diam saja dipanggil mati. Jadi hati yang mati, hati yang tak memahami dan tak mengenali Tuhan. Jadi hidupnya seperti haiwan. Allah sebut dalam surah Muhammad. Apa Allah sebut? Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu an'amu wan naru maswal lahum. Adapun orang-orang yang kafir itu makan minum seronok-seronok atas muka bumi, kemudian mati. Tempat tinggal mereka ialah neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Dr. Abdul Karim Zaidan sebut dalam kitabnya Usul Da'wah, tiga persoalan yang sangat penting kita kena tanya diri kita. Saya dah sebut benda ni dalam perbincangan kita dulu. Ingat, min aina ila aina, dari mana hendak ke mana. Kita kena tanya daripada mana kita, kenapa kita datang, ke mana kita nak pergi. Semua ini duduk dalam doa kita. Nak tidur saat nanti kita baca sepotong doa, jawapan dia bangun tidur nanti. Bismika Allahumma ahya wa amut, dengan namamu aku hidup dan mati. Maksudnya kita tidur ni bayangan kematian, seolah-olah roh dan jasad berpisah.
roh dan jasad berpisah. Ingat pada tahun 1979 di sebuah tempat di Lenga, Paguh, Muar, Johor, JDT. Tuan-tuan, ada orang tu meninggal, disahkan meninggal. Ketika dimandikan pun dia mayat. Ketika dikafankan dia bangun balik. Pertama yang lari siapa? Pak Imam lah. Nak tunggu apa lagi? Bangun mayat tu. Sebab apa? Roh masuk lewat. Roh tersesat dekat Giant Hulu Gelap. Sebab itu jawapan dia kat mana? Dekat jawapan bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Ketika mana? Tidur. Dan kepadanya kita dikembalikan. Wa ilaihi nusyur, jawapan bagi persoalan, 3 persoalan itu tadi. Kita dikembalikan oleh Allah. Hati yang ada hidup, dia faham dia datang daripada mana, ke mana dia pergi, apa dia nak buat. Dia tahu dia milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dimiliki oleh Zat yang Maha Sempurna, Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita tak boleh buat sesuka hati kita. Kita dah jadi tetamu kepada Allah di atas muka bumi, kena ikut syarat dia. Orang datang rumah kita, tetamu kita, kita bagi makan, kita bagi minum, kita bagi bilik, dia boleh tidur, dia boleh tukar baju. Tapi dia ada pantang larang. Yang ni bilik tuan rumah jangan masuk. Yang ni bilik anak tuan rumah jangan masuk. Kamu bila tetamu je lah. Maknanya apa? Pantang larang ini kita faham bila kita kenal siapa tuan rumah. Kita juga hati kita akan menjadi hati yang hidup bila dia kenal siapa Tuhan. Sebab tu orang tak kenal diri, dia tak kenal Tuhan. Sebab tu kaedah tasawuf, kaedah tauhid. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang siapa yang kenal diri dia, maka dia kenal Tuhannya. Sebab bila tak kenal diri, itulah kehidupan kita. Tak ada matlamat. Makan, minum, tua, mati, nak masuk syurga. Macam masuk jaya je syurga. Tak perlu buat apa-apa. Inilah kehidupan orang yang tidak beriman, hatinya mati. Terlebih jauh dia tak kenal Tuhan. Wa na'udzubillah min dzalik. Duduk petang-petang ni duduk di padang, basuh kereta. Janganlah ada orang Sungai Sering ni dah pergi kuliah, maghrib duduk dekat kedai makan. Jangan. Maghrib ni bukan tempat duduk kedai makan. Maghrib ni duduk kat surau masjid dengan kuliah. Kadang-kadang ramai-ramai duduk dekat kedai makan. Dengan atuk, dengan tok wan, dengan opah, semua satu keluarga. Kita buat gathering. Tak sesuai masa. Masa maghrib kan pendek. Tak apa-apa sesuai. Kalau kat kampung begitu juga. Orang kampung, betul tak? Maghrib orang kampung buat apa? Kerbau. Kerbau kat belakang dia. Kerbau giling kepala tuan-tuan. Bodoh Tuhan aku ni. Maghrib sembahyang pergi masjid, dia main kerbau. Kerbau giling kepala. Kerbau pun pening kepala. Kerbau kata, apa nak jadi orang mempertahankan kerbauannya? Aku nak mempertahankan kemanusiaan. Pening kerbau. Ia beribadah kepada selain Allah kerana cinta, takut, mengharap, redha, marah, mengagungkan, dan merasa rendah bila cinta, dan merasa rendah bila cinta, cintanya kerana hawa nafsunya, bila marah, marahnya kerana nafsunya, bila tidak memberi hal itu kerana nafsunya, sedangkan bila memberi juga kerana nafsunya, maka dia ditonton oleh nafsu. Ini yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Jathiyah. Al-Jathiyah ayat ke-21. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu 'ala ilmi wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi syawha fama yahdi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Tidakkah kau melihat wahai Muhammad, orang yang mengambil hawa nafsu dia sebagai Tuhan yang disembah? Bukan sembah macam sembah botol tuan-tuan, sembah patung. Maksud kat sini, apa yang nafsu dia suruh dia buat, apa yang Allah suruh dia tak buat. Ketika itu mereka seolah-olah menyembah nafsu. Kita kalau tepuk dada tanya iman, jangan tanya nafsu. Tanya iman, jangan tanya rasa. Tepuk dada tanya selera. Selera tu nafsu. Lepas kuliah ni saya nak makan siput babi lah ustaz. Dia tanyanya selera dia. Kenapa? Sebab orang Jepun kata siput babi ni sumber protein yang baik dan murah. Saya makan nasi siput babi.
Tapi orang yang beriman dulu halal dan tayyibah. Yang halal dan yang baik. Ada yang halal tak baik. Isap rokok. Kan? Rokok ni ustaz, saya tak curi, duit gaji saya. Saya beli, duit saya. Saya beli ikhlas. Beli ada akal. Aku beli, dia jual. Saya tak curi. Isap rokok, saya baca bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Borok rupanya. Ada yang kata rokok ni hukum dia makro. Kalau saya ambil contoh makro, maknanya rokok ni macam makan petai lah, bawang. Kalau macam itu nak isap rokok, baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana, boleh? Allah bodoh baik ke? Maknanya kat situ pun dah menunjukkan pada kita benda itu tidak baik. Sebab Allah nak kita ni yang baik saja. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah terima yang baik dan tak terima melainkan benda itu baiklah. Kalau makan yang halal, kalau ibadah yang ikhlas, kalau perbuatan yang terbaik di dalamnya hanya mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Lorong Haji Taib, nama lorong baik tak? Baik, pengisiannya baik tak? Lorong Haji Taib, pengisian dia. Saya pernah buat program kat situ. Kita buka bus medik, medical, paramedik. Kita buat apa lagi? Kita buat perubatan. Perubatan. Kita buat perubatan Islam. Ada yang homopati. Meja saya, tanyalah ustaz. Yang datang ni pondan datang. Pondan. Ustaz, lemah lembut tuan-tuan. Nak tanya ustaz sikit boleh tak ustaz? Tanya-tanya yang kau pegang tangan aku ni apa ustaz? Tak boleh ke ustaz? Kita kan sama lelaki-lelaki, tak batal wuduk, pandai pula fiqahnya. Kan? Saya ni ustaz bukan nak jadi macam ni, tapi mangsa keadaan. Yang nakal dia kata apa? Bila dia kata dia dalam kau, aku pakai serban pun kau murah juga. Dia kata kami dah biasa ustaz yang tak beriman. Sesekali nak rasa pula yang beriman macam mana? Belah otak dia. Datang penagih dadah dengan meleleh-leleh ni helio. Gua ustaz, gua bukan nak isap dadah, gua gitu. Gua pergi masjid, orang kata gua nak curi, tipa masjid, tipa pak imam. Gua memang niat baik tapi orang tuduh jahat. Inilah masalah. Gua mangsa keadaan. Lorong Haji Taib. Sebab tu nama baik, pengisiannya tak baik. Orang macam ni juga kita perlu bawa kepada agama Allah. Hatinya sakit, dia perlu diubah. Dia perlu kepada panduan. Sebab tu dia kena namanya baik, pengisian pun baik. Dapat anak Ustaz, alhamdulillah, bagi nama. Saya ambil Al-Quran Ustaz, alhamdulillah. Nama dia siapa? Namanya Fir'aun. Lagi kecil sampai besar dia panggil on dia tak off dah. On saja. Namanya baik Muhammad, pengisian yang kedua kena baik. Seperti inilah yang saya sebut, botol ini. Airnya nampak jernih sebab bersih. Jadi airnya jernih, kita isi tempat yang baik, yang bersih, asalnya bersih. Tuan-tuan, air kita minum jernih, dia keluar warna kuning kalau kita buang air kecil. Nah, ceritanya apa? Hasil kumuhannya itu kuning. Apatah lagi kalau kita isi dalam kuning, confirm dia akan keluar lebih kuning daripada apa yang kita minum. Sebab itu kaedah hati yang kita sebut at-takhliyah tu qabla tahliyah. Kosongkan sebelum penuhkan. Kosongkan hati daripada benda yang tak baik untuk kita penuhkan dengan benda yang baik. Takhliyah, kosongkan. Tahliyah, kita penuhkan. Satu kosong, satu penuh. Hati kita kalau dia terisi dengan benda tak baik, kita tak boleh masukkan benda yang baik. Faham? Sebab tu hati kita kalau kotor, tak boleh masuk di dalamnya benda yang baik. Kita kena bersihkan dulu. Tok guru saya sebut, Tuan Guru Haji Asbah Saleh. Tuan guru saya umur dia 90 tahun. Kalau ikut bulan Islam 96 tahun. 96 tahun. Kuat lagi, sakit tak ada. Semalam baru balik daripada China. 5 hari pergi urusan sekolah adik saya bawa. 96 tahun. Turun tanah besar China, naik kereta api 9 jam, sepadan Mongolia. Suhu negatif 6, salji. Adik tutup kepala, tutup muka, tutup berjaket-jaket, seluar berlapis-lapis. Tok guru pakai kain selai. Subhanallah. Tuan-tuan, kalau ada masa, marilah ziarah Pahang Jawa. Saya bukan nak kempen apa, tetapi saya itulah buah hati kami.
Tuan Guru Haji Asballah Saleh. Saya rasa pelik dengan dia. Sampai sekarang saya tak faham dia ni siapa. 5 hari di negeri China, sejuk, salji. Adik saya kata tak pernah lagi dia tinggal solat tahajud. Umur 96 tahun. 96 tahun. Bila nak beli tiket, orang tak nak jual. Dia kata apa? 96 tahun ni macam mana nak travel, macam mana? Bila dia tengok Tuan Guru terpanjat je. Orang dia sehat, boleh berjalan laju lagi. Zikirnya, puasanya, solat malamnya, subhanallah. Sebab tu dia bukan orang biasa. Bagi saya dia pelik. Maksud saya pelik, dia istimewa di sisi Allah. Lepas tu tuan-tuan ada masalah, jumpa duduk dengan dia saja. Duduk, diam. Tuan-tuan rasa tenang. Dia ada ketenangan itu. Bak sabar ni, dia kalau kita diuji mengeluh, tak sabar lagi. Jangan kita mengeluh. Seronok berlazat-lazat dengan ujian Allah. Ujian datang berlazat-lazat. Faham tak faham? Aku pun tak faham. Isteri dia mati, meninggal kanser. Anak perempuan dia sekolah sains, aksiden dekat depan rumah dia. Anak laki-laki kena sihir, buatan orang, gila. Keluarga dia begitu keadaan. Tak ada anak yang uruskan sekolah. Tu yang saya uruskan sekolah. Dia sebut dengan saya tempoh hari. Tengok kata-kata dia dalam Saya dah jumpa hadis ni lama dah, tapi dia sebut lain macam. Dia kata rumah yang ada anjing, malaikat tak datang, tak masuk. Begitu juga hati yang ada anjing. Maksud sini hati yang ada kekotoran, anjing maknawi. Faham tak? Hati yang kotor, malaikat takkan masuk. Tidak ada rahmat. Sebab itu kita ni bila hati kita mati, tidak ada iman dan takwa pada Allah, yang masuk nanti nafsu, yang masuk nanti syaitan, bukan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu bila kita buat perubatan Islam, pergi rumah orang, kita kena tazkirah sikit. Minta maaf saya sebut. Kan gambar-gambar tu minta simpan dalam album. Tak apa, buat kenangan simpan dalam album. Ni semua ditampal. Yang dulu masuk metro kan, yang orang gaji dia, meet dia, bunuh diri, gantung leher dia dekat almari. Kipas macam ni, rendah, dia ikat tali, dia bengkokkan lutut. Mati lah tu. Mati. Masuk suka apa? Jadi dia kata, Ustaz tolong datang rumah saya. Jadi rumah dia macam berhantu. Okey, berhantu. Jadi saya kata, insyaAllah saya sampai. Saya belum cakap nak sampai, dia dah sampai rumah saya. Dengan keluarga, dengan bibik baru dia, takut dia masuk rumah. Sungai Buloh. Tak apalah, saya pergi. Bila pergi tak berapa sesuai dengan rumah dia tu, tuan-tuan. Sebab jiran dia sebelah Cina, sebelah India. Satu tokoh, satu berhala kecil. Kita tengah-tengah, tak apa molek tuan-tuan. Tak apa menarik sangat keadaan rumah. Sebab tu Islam ajar, jar kau beladang. Nak buat rumah, tengok jiran dulu sebelum buat rumah. Jangan tengok rumah dulu, tengok jiran kita siapa. Yang cantik jiran yang saleh dan bertakwa. Dan hari ni payah nak tengok rumah, lalu depan rumah orang kan, dengan lagu apa? Diwali, dengan lagu Hindustan, perdesi jalan ni. Sekali keluar Pak Haji pakai kopiah. Itu pening juga jiran kita macam tu. Tapi bila saya sampai, tak apalah. Saya minta tuan rumah, saya kata, gambar ni, dia ni suka buat collection. Gambar anak dia tak pakai baju dia ambil. Dari kecil-kecil tak pakai baju pun dia ambil. Tak gantung-gantung. Saya kata simpan boleh tak? Sebab dia, cara hidup dia western sikit. Sebab dia belajar sama dengan abang ipar saya kat Jerman. Jadi suami kata okey, isteri dia tak okey, isteri dia tak nak. Saya kata tak nak, tak apalah, saya pun pergilah. Saya orang tak tolong, saya pun tak berhajat pada orang nak berhajat pada kita. Kita pun macam mana, datang pun tak dijemput, pergi tak dihalau pun kita tak pergi. Hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong sampai koyak dekat atas jalan raya, saya minta diri lah. Sebab kaedah Islam dah begitu, perubatan Islam. Saya bukan bomoh, saya bukan jin, saya tak guna jin. Kalau kita nakkan rahmat Allah datang, simpan benda-benda macam ni, patung, gambar, masuk dalam album. Minta maaf saya sebut orang kaya sakit, kena sihir. Saya masuk rumah dia tuan-tuan, patung besar-besar banyak. Patung. Kehidupan orang kaya ni kadang-kadang sampai tidak ada syariat. Jadi bila minta dia tak nak, tak apa, saya kata saya minta diri. Lepas tu dengan nampak selalat nak pergi je, isteri dia baru kata okey, baru boleh. Sebab saya tak boleh ikut syarat orang. Sebab Islam letak syarat begitu.
kita nak datang rahmat Allah, malaikat rahmat kena masuk. Tiba-tiba rahmat jauh, malaikat jauh, kita nak doa macam mana? Doa kita bukan hebat pun. Faham tak? Sebab tu bila yang doa tu malaikat, dia tak berdosa. Kan? Takadu samawatu yatafattarna min fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wastaghfiruna liman fil ardi. Allah sebut surah Asy-Syura. Langit ni nak pecah. Kerana banyaknya malaikat yang berdoa ke atas langit, memohon keampunan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang pergi kuliah ni. Malaikat berdoa. Tuan-tuan, doa malaikat bukan macam doa Imam Masjidil Haram. Bukan doa manusia. Yang doa ini malaikat yang tidak pernah melakukan maksiat pada Allah, di dekat al-muqarrabun, dekat dengan Allah, maka nescaya doanya mustajab. Jadi jangan, sebab hadis sahih sebut tak masuk rumah, di dalam rumahnya ada patung dan juga anjing. Sebab tu kita, hati kita begitu. Kita nak bersihkan hati kita. Kita kawan dengan orang yang baik, kan? Kawan orang yang baik, maka kita ada rasa kekuatan daripada doa orang yang soleh. Sebab tu orang yang soleh meninggal, kita solat bawa ke kubur. InsyaAllah Allah angkat nanti ketika kita meninggal, azab kubur kita tak kena azab sebab pernah mengangkat jenazah orang yang soleh. Hebat tuan-tuan, orang soleh sampai masuk alam barzakh, sampai masuk dalam syurga, kita berkawan-kawan besok. Kita akan mengenang-kenangkan surah Al-Hijriyah Al-Khalidiyah. Kita akan mengenang-kenangkan dulu kita kuliah seronok kan. Aku tengok kau selalu tidur, masuk syurga juga kau. Macam tu. Maknanya apa? Seronok, mengimbang dulu. Pernah tak? Pernah rasa zaman susah tak? Zaman susah. Saya orang susah tu kan. Saya susah. Nak pergi sekolah 2 getah dulu. Awak sini 2 getah. Adik pernah 2 getah? Tak pernah dia.